Ada orang lakukan amal ibadah, ada orang lakukan amalan bukan untuk mencari redha Allah. Dia mengejarkan sesuatu. Makna katanya amalan itu yang dilakukan itu tidak lahirnya keikhlasan. Dia buat sesuatu itu adalah dengan terpaksa. Bila sesuatu pekerjaan ataupun ibadah yang kita lakukan dengan keadaan terpaksa, maka kita akan buat sesuatu itu dengan kurangnya ataupun tidak sempurnanya keikhlasan kita. Buat sesuatu bila orang paksa, kita akan kurang keikhlasan kita. Bila kita buat sesuatu tidak ikhlas, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak meredai. Kita buat sesuatu dengan keadaan terpaksa. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimanakah alat untuk kita mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala? Kadang-kadang tuan-tuan ibu-ibu, ayah-ayah, kita tengok orang pergi haji tiap-tiap tahun. Contohlah pergi umrah lah, pergi umrah tiap-tiap tahun. Jangan disangkakan amalan yang dia pergi itu boleh menjamin dia masuk syurga kalau tidak dengan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang orang mengejarkan ibadah sebegitu, ibarat ini nak mengumpul pahala dan sebagainya, tetapi dia menjangkakan itulah amalan, pahala pergi umrah tiap-tiap tahun, sedekah dia banyak begini. Tetapi dia tidak tahu bahawa kadang-kadang amalan yang dia tidak pandang pun sebenarnya, tapi itulah yang dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itulah asbab redha Allah Subhanahu Wa Taala ke atasnya. Contohlah dia pergi umrah tuan-tuan, dia buat tawaf, semua dia buat ikutkan, memang dari segi orang kata kesempurnaan tu dia dah dapat dah pahala umrah tu. Tapi dengan asbab ada sedikit timbul riaknya, ada sedikit timbul tidak diangkat amalan itu. Tapi oleh sebab ada amalan lain yang dibuat. Contoh masa dia buat umrah tu tuan-tuan, dia buat umrah itu dia memudahkan urusan orang. Maksudnya apa? Masa kat sana tu tuan-tuan, dia tolakkan pakcik tu kursi roda, tak ada siapa nak tolakkan dia. Dia tolakkan pergi masjid. Dalam dia tak sangka-sangka tu dengan keikhlasan yang dibuat tu. Ikutkan apalah sangat, sebab kebetulan pakcik tu nak pergi masjid, dia pun sama nak pergi masjid, dia tolak pakcik tu pergi sampai kat dataran Masjidil Haram tu. Dengan asbab itulah umrah dia diterima. Mungkin dengan sebab itulah juga haji dia terima, padahal dia tak ada apa-apa pun, dia tak terfikir pun. Tapi itu tuan-tuan jangan kita tumpukan. Makna katanya tuan-tuan, dalam kita nak membuat amal ibadah, tuan-tuan jangan kita sangka bahawa ibadah yang kita lakukan ikut rukun itu adalah yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan ada amalan yang kita tak jangka-jangka, itulah yang Allah terima. Sebab itulah tuan-tuan, jalan kita membuat kebaikan ni cukup banyak. Disebutkan dalam kitab Riyadhus Salihin, yang orang kata dihimpunkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, bahawasanya banyak jalan-jalan kebaikan kita sebagai orang yang beriman, sebagai seorang muslim ini boleh lakukan. Sehingga kan disebut dalam sebuah hadis yang sahih bahawa kita mengalihkan halangan ataupun duri ataupun kayu di jalanan pun Allah Subhanahu Wa Taala berikan pahala, dan perkara itu diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok pun apalah sangat kan, tak ada apa pun, kita tak ada nak dorat pun. Alihkan kayu ke, kita kuis kaki je. Kita alihkan. Budak-budak nak pergi sekolah ada kayu melintang, kita alih kuis kaki je pun. Tapi dengan sebab kuisan kita itu memudahkan kanak-kanak, murid-murid sekolah jalan, itu dah kira sebagai jalan-jalan kebaikan yang telah kita lakukan.